الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Dan mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya salat itu sangatlah berat kecuali bagi mereka yang diberikan nikmat khusyuk oleh Allah. Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. InsyaAllah tengah hari ini izinkan untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan seputar perihal khusyuk di dalam solat kita. Yang saya mulakan bicara dengan menarik perhatian tuan-tuan kepada satu kisah, satu dialog yang berlaku di antara seorang cucu dengan atuknya. Cucu yang bernama Ziyad suatu hari ketika mana melihat atuknya sedang membaca Al-Quran, lalu Ziyad bertanya, "Wahai atuk, ada faedah ke membaca Al-Quran dalam keadaan atuk tidak menghafalnya?" Bermakna Ziyad dalam kefahamannya sebagai seorang budak menganggap Al-Quran itu hanya akan memberikan manfaat kepada kita kalau kita hafal dia. Maka atuk dengan hikmahnya yang tinggi tidak terus menjawab soalan Ziyad. Sebaliknya mengajar untuk dia berfikir melalui suatu aktiviti yang disuruh oleh atuknya. Lalu atuk menyuruh Ziyad untuk ambil satu baldi yang berada di bawah katil dia, baldi yang ada kesan-kesan tanah, bermaksud baldi ni kotor lah. Lalu atuk minta supaya Ziyad isikan baldi ini dengan air. Dalam satu tempoh, satu masa barulah akan dibagi tahu kenapa suruh buat demikian. Maka Ziyad pun isilah baldi tersebut dengan air secara konsisten. Pesan atuk dia, isi air tanpa putus. Maksudnya kalau pagi ambil satu cawan, tengah hari satu cawan, petang satu cawan, malam satu cawan, berulang sampailah kepada satu tempoh yang akan dimaklumkan. Maka kemudian bila tiba masanya, atuk pun panggil Ziyad dan suruh tengok pada baldi tadi. Maka apa yang berlaku, kesan-kesan tanah pada baldi tadi itu telah tertanggal. Lalu barulah atuk memberikan suatu jawapan berdasarkan analogi tentang baldi yang diisi dengan air tadi itu. Kata atuk dia, beginilah perumpamaan kita dengan Al-Quran. Semakin kerap kita membacanya, semakin cepatlah proses pembersihan jiwa itu akan berlaku. Dan kalaulah prosesnya lambat, mungkin jarang-jarang kita baca, tetap baldi ini akan bersih, cuma tempoh masanya lebih panjang. Bermakna Al-Quran yang kita baca itu insya-Allah akan ada kebaikan-kebaikannya kepada kita. Yang pertama, sama ada kita baca dengan kekerapan dan kualiti yang baik, ataupun kita baca dengan sangat-sangat jarang, tetap akan ada kebaikannya kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam Ramadan satu-satunya ibadah ataupun dua ibadah lah yang kita akan buat lebih banyak daripada bulan yang lain. Yang pertama, baca Quran, dan yang kedua, solat. Boleh jadi baca Al-Quran itu lebih banyak kerana
bacaan Quran itu juga kita laksanakan di dalam solat kita. Allah memerintahkan kepada kita bukan semata-mata untuk kita menunaikan solat. Dah solat belum? Dah. Bagi orang yang baru berkenalan dengan Islam, yang baru berjinak-jinak dengan Islam, ataupun dia orang Islam tetapi masih lagi tahap kefahaman agamanya biasa-biasa, sederhana, bermaksud untuk kita paksa dia melakukan ibadah yang berat-berat, mungkin dia takkan buatlah. Maka orang yang baru belajar, orang yang baru nak berjinak-jinak, maka kita biarkan untuk dia berada pada satu tahap. Tak apalah, dia dah semayang, dia dah buat baik, kira okey lah. Tapi bagi dalam kalangan kita yang konsisten hadir ke masjid, tarawih pun kita pilih untuk buat 20 rakaat, sudah tentu ada sesuatu yang besar yang kita nak harapkan daripada Allah. Maka Allah Ta'ala bukan setakat menyuruh kita sembahyang, tetapi Allah memerintahkan supaya sembahyang itu ada suatu perkara yang Allah nak. Indikatornya adalah khusyuk. Melalui ayat yang kita bacakan tadi daripada surah Baqarah ayat 40, 45, Allah Ta'ala menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah suruh kita bila minta tolong ini, pertama minta tolong dengan penuh kesabaran, dan yang kedua dengan mengerjakan solat. Apabila Allah Ta'ala menyuruh mengerjakan solat, Allah Ta'ala jelaskan pula solat ni berat, tetapi dia mudah bagi mereka yang diberikan nikmat khusyuk oleh Allah kepada kita. Menyebabkan apabila membaca ayat ini, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi berpesan kepada kita, dalam usaha kita nak baca Quran, ada fasa-fasa yang perlu kita lalui supaya Al-Quran itu benar-benar bermakna kepada kita. Antaranya adalah apabila kita baca satu ayat, kita mestilah berusaha memahami ayat tersebut sebagaimana sepatutnya. Ini yang dinamakan sebagai proses tadabbur. Memahami, meneliti, membelik, mendalami makna ayat tersebut. Kalau boleh, jangan beralih kepada ayat yang lain selagi mana kita tidak benar-benar memahami apa yang Allah Ta'ala nak maksudkan. Bahkan ditegaskan lagi, usahalah untuk faham ayat tersebut sebagaimana generasi awal memahaminya. Bila kita nak faham Quran, pastikan letakkan dalam kepala kita macam mana pandangan Abu Bakar tentang ayat ini. Sayyidina Umar faham ayat ini macam mana, Ibnu Abbas faham macam mana, Ibnu Mas'ud faham macam mana, supaya apa? Kefahaman itu benar-benar selari dulu dengan hari ini. Ini yang menjadikan Al-Quran itu sebagai mukjizat. Kefahamannya adalah konsisten dulu sehinggalah sampai kiamat. Maka bila baca ayat ni, dan saya pula terbaca satu buku yang dikarang oleh Syekh Muqtasim, seorang ulama daripada Saudi. Dia tulis satu buku, How to Reach Sweetness in Salat, bagaimana kita nak menggapai kemanisan dalam solat kita. Buku yang nipis, tetapi pada saya dia menjentik jiwa kita melalui ibadat solat yang kita buat setiap hari, untuk kita nilai balik, terutama dalam bulan Ramadan. Semayang kita berkali ganda daripada bulan yang lain, tetapi apakah semayang kita itu benar-benar diterima di sisi Allah? Kerana kehendak kita dengan Allah mesti selari. Bukan semata-mata kita berkehendak sedemikian tetapi Allah Ta'ala tidak berhajat pun sedemikian, maka kita kira kita telah melaksanakan perintah Allah, maka itu sudah tentu menyimpang. Maka kita nak apa yang kita rasa adalah selari dengan apa yang Allah nak. Allah nak semayang, dan kalau boleh semayang itu khusyuk. Maka marilah sama-sama kita tanya balik, semayang kita khusyuk tak? Selama kita semayang ni, semayang kita khusyuk tak? Pernah tak kita tertanya-tanya kepada diri kita, semayang kita ni khusyuk tak? Paling dekat semayang zuhur tadi dah, kemudian semayang sunat tadi tu, kalaulah diberi peratus kepada semayang kita itu khusyuk, berapa persen kita boleh bagi markah kepada solat kita? Kerana kita bukan nak kira orang yang baru nak berjinak dengan semayang, ataupun orang yang baru berjinak nak puasa. Kan menjadi satu perdebatan kan, orang yang puasa tapi tak semayang.
Sehingga Dr. Sokordawi pun dalam fiqh siyam pun dinyatakan pandangan dia lah. Kerana dia kata soalan ni soalan yang ditanya setiap kali masuknya Ramadan. Apa hukum orang yang puasa tapi tak semayang? Dia kata apa, penat nak jawab dah. Jadi dia buat satu tulisan, antaranya dia kata apa, sebenarnya benda ni tak perlu ditanya sebab benda telah jelas. Orang yang faham Islam dia tak akan tanya soalan ni. Kerana hukum puasa clear wajib, hukum solat pun clear wajib, dan solat itu lebih utama daripada puasa, clear sepatutnya. Tapi dia kata apa, sebab manusia dengan kejahilan dia, dengan kealpaan dia, dengan kecuaian dalam memahami agama, menyebabkan akhirnya bila nak praktik agama dia jadi macam terlalu susah, menyebabkan macam nak kena pilih pula, ataupun buat secara terpaksa, dan kalau dah rasa berat tak nak buat dah. Maka daripada isu ini timbullah jawapan-jawapan mereka yang kita kata, kita tak adalah sebut keras, tapi boleh jadi tak boleh terimalah ada orang yang berfikir macam tu. Kita kata semayang, semayanglah, puasa, puasalah. Apa ni puasa tak semayang? Macam mana nak diterima? Sia-sialah amalan kita tu. Bagi orang yang tak kuat pegangan agama dia, tak semayang, sia-sia. Bila puasa pula tak semayang, sia-sia juga. Tak payah puasa, tak payah semayang. Selesai masalah aku. Jadi jawapan-jawapan sebegini boleh jadi apakah memberikan kebaikan kepada umat atau tidak. Maka Dr. Sokordawi pandu kepada kita lah. Pertama dia kata apa, dalam soal semayang dan tak solat ni ada dua pandangan. Yang pertama, mazhab yang bukan jumhur lah, iaitu puasanya terbatal. Kerana kunci puasa itu ada pada solat. Solat ini sebagai kunci. Bagi siapa yang buat ibadah lain, dia tak semayang, ibadah semua ditolak. Kerana tak semayang itu boleh menjadikan dia sebagai orang yang kufur, kafir. Pandangan pertama. Tapi pandangan ini bukan pandangan jumhur, dan mazhab kita pun tak pakai pandangan inilah. Kita mengambil pandangan yang kedua, iaitu orang yang puasa tak semayang, dia akan dinilai berdasarkan apa yang dia buat. Dia tak semayang, maka dosa dia pada tak semayang. Tapi dia puasa, mudah-mudahan pahala puasa dia terima. Dia buat benda lain, maka ibadat-ibadat itu semua akan diterima, kerana dikategorikan sebagai orang Islam yang fasik, orang Islam yang ada problem terhadap agama ni. Maka dengan sebab pandangan yang kedua inilah menjadikan kita tidak boleh terlalu keras dengan mereka yang sedemikian. Maka kata dia, apa faedahnya kalau kita kata kepada orang yang dia puasa dan dia tak semayang, akhirnya ditinggalkan semua ibadat dia, maka rugilah dia kata. Sedangkan pintu puasa itu adalah ruang untuk dia dekat kepada Tuhan, maka sepatutnya jawablah dengan jawapan yang lebih mendekatkan dia kepada agama. Jawablah. Yang pertama kata dia, tahniah awak puasa, bagus. Awak boleh puasa, awak boleh tahan lapar daripada pagi sampai petang, bagus. Cuma nak tanyalah, kenapa tak semayang? Lebih baik kita tanya apa kelonggaran-kelonggaran, apa kepayahan-kepayahan yang menyebabkan dia sukar untuk semayang, padahal dia boleh berpuasa. Cuba kongsi sikit. Bermaksud proses meminta penjelasan, dan akhirnya memberi penjelasan itu adalah lebih diperlukan berbanding daripada kita terus memberikan konklusi, akhirnya dia akan terus menjauhi agama. Maka kita pula nak masuk kepada level yang kedua, level yang ketiga. Semayang kita bukan sakat janji dah semayang, janji dah semayang, itu budak-budak lah. Tapi bagi kita kena ada soalan yang kedua, ketiga. Semayang aku khusyuk tak? Kalau khusyuk, berapa persen? Apakah markah khusyuk itu lepas macam kita masuk periksa? Lepas tak untuk dapat markah yang mencukupi untuk dihisap di sisi Tuhan? Cuma bila kita tanya semayang kita khusyuk atau tidak, kita kena tanya dulu, sebenarnya khusyuk tu apa? Kena tanya balik kan. Dalam karya Syekh Mu'tasim tu dia suruh tanya balik. Sebenarnya bila kita kata semayang kita khusyuk ataupun semayang kita tak khusyuk dengan markah sekian persen sekian, cuba tanya balik. Jap, maksud khusyuk tu apa? Cek balik. Takut-takut kita tak faham pun maksud khusyuk tu yang sebenar. Cuba tanya balik. Apakah khusyuk yang kita faham adalah khusyuk sebagaimana yang difahami oleh generasi awal, salafun salih? Apakah maksud khusyuk bila kita semayang kita tak tahu dah, tak dengar dah bunyi-bunyi kat luar ni? Kira kalau budak-budak datang main kat semayang masa semayang tarawih pun kita tak heran, mainlah sebab kita tak dengar pun. Jadi orang yang dia tak boleh selesa budak bising tu, dia tak khusyuk ke? Gitu. Apakah gitu maksudnya? Maka dia dikongsikan satu pandangan. Yang pertama, kalau kita refer kepada tafsir, bila kita rujuk ayat ini, kita buka tafsir. Sebab dalam ayat yang lain Allah telah sebut juga dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un.
telah berjayalah orang beriman. Bermaksud syarat kejayaan orang beriman tu, pertama dia apa dia? Khusyuk dalam sembahyang. Bahasa mudahnya, tak khusyuk tak berjaya. Berat. Dan memang pun ada dalam kalangan sarjana yang menyebutkan yang menjadi pembeza di antara orang beriman dengan orang kafir adalah khusyuk dalam sembahyang. Berat. Bermakna, macam mana kita nak buat ni? Cuma mujur dengan kemurahan hati Allah dan syariat kita, tak ada dalam ibadat kita, mana-mana ibadat syarat sah salat ataupun rukun solat kita adalah khusyuk dalam sembahyang. Mujur tak ada. Kalau ada tu memang sungguh-sungguh kita kena jayakan. Tetapi Allah Ta'ala suruh kita berjaya, suruh kita jayakan maksud khusyuk. Kalau tanya Ibn Abbas, Sayyidina Ali kata maksud khusyuk adalah khusyu'ul qalbi, hati kita jadi tenang, hati kita tenang. Hasan Al-Basri tambah, maksud tenang tu adalah hati kita tenang, kita punya panca indera pun tenang. Bermaksud bila semayang, orang yang tenang dia tak akan alihkan pandangan dia sebarangan, kecuali ditundukkan pandangan dia. Itu juga menandakan bahawa jiwa kita sedang khusyuk. Dan fizikal kita pula tidak bergerak sebarangan, kecuali yang perlu sahaja. Maka bila orang semayang kejap garu, kejap main janggut, kejap pusing sana pusing sini, secara teknikalnya problem lah. Semayang tu ada problem lah, tak diberi sepenuh perhatian. Biasanya budak lah kan, garu sana garu sini, budak kan. Jadi kita abaikanlah, maksud bagi masa. Tapi bagi kita yang dewasa pun begitu juga, jajak main janggut, maksudnya apa? Ada problem dengan semayang. Kerana Nabi juga menegur orang yang main janggut tengah semayang. Kita ni tak diberikan dua hati, kita ada satu je hati kita. Hati kita bermaksud kalau dalam hati kita fikir macam tu, perbuatan kita kat luar pun akan sama. Maka, dan banyak lagi lah takrif-takrif lain yang kalau kita rujuk, bermaksud ada perkara yang mungkin kita akan terfikir bermakna nak khusyuk ni perlu fokus dalam semayang. Cuma fokus itu yang dimaksudkan, apakah memang kita tak dengar bunyi-bunyi yang luar? Kalaulah itu maksudnya, Nabi SAW pun boleh jadi dikira sebagai orang yang tak khusyuk. Kerana Nabi pernah semayang dan Nabi dengar suara budak menangis dan Nabi cepatkan semayang. Kalau maksud khusyuk tu fokus, bermakna Nabi tak khusyuk ni. Ketika mana Nabi semayang, cucu Nabi panjat atas belakang Nabi, Nabi panjangkan semayang kerana apa? Tak nak cucu Nabi tu jatuh dan sebagainya, Nabi biar. Bermakna kalau kita kalau budak datang ke tempat imam ni, ngamuk dah kita kan. Jadi macam mana tu? Jadi ini bermaksud cuba kita berluaskan balik makna dimensi, kerana kita tidak mahu memikirkan yang suruh khusyuk ni Allah, tetapi kenapa macam susah sangat nak dapat khusyuk. Baik. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dia ada bagi satu pandangan yang menyebabkan kita mula fikir balik tentang masuk. Bagi saya lah, bagi tuan-tuan saya tak pastilah. Sebab bila saya baca buku ni, bila dia datangkan persoalan ni, menyebabkan kita mula fikir balik. Untuk baiki kefahaman solat kita itu, tahap khusyuk itu secara praktikal memang boleh buat, cuma nak tak nak je. Kata dia, bagi sesiapa yang menyangka khusyuk itu adalah semata-mata perbuatan dalam solat, ini satu salah faham yang besar, kata dia. Maksudnya khusyuk tu bila kita angkat takbir sampai bagi salam je. Dia kata apa? Sebenarnya ini satu salah faham. Tak betul pada pandangan dia lah. Untuk dia suruh kita terjemahkan secara realiti. Jadi apa maksud khusyuk? Sebenarnya khusyuk ini adalah apa yang berjalan dalam fikiran kita sepanjang masa di luar solat dan juga di dalam solat. Bermakna orang yang nak khusyuk dalam solat, dia kena pastikan dia khusyuk luar daripada solat. Jadi kita kata, Allah, patutlah semayang tak khusyuk-khusyuk, kerana luar daripada semayang ni tak settle. Akhirnya bila masuk dalam semayang, dia tak akan boleh jadi auto. Kita bukan kereta moden sekarang boleh tukar-tukar button automatik macam tu, tak. Bermakna perlu ada usaha yang baik di luar daripada semayang, supaya bila kita angkat takbir, kita benar-benar boleh berikan tumpuan sebagaimana yang sepatutnya. Jadi bermakna itulah yang dinamakan sebagai yang kita baca setiap kali sebelum semayang tu, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana mungkin kita angkat takbir sebelum semayang tadi kita tipu orang, tiba-tiba angkat takbir terus nak khusyuk. Mana mungkin sebelum masuk solat tadi tu kita mencarut kat luar, tiba-tiba semayang kita nak khusyuk.
Mana mungkin kita bergaduh kat luar, tiba-tiba angkat takbir semayang kita nak khusyuk. Mana mungkin kita ambil rasuah, tiba-tiba semayang nak khusyuk. Mana mungkin banyak benda yang berlaku kat luar semayang. Tak tutup aurat, tiba-tiba masuk semayang. Kita pula cenderung kepada LGBT, tiba-tiba masuk semayang khusyuk. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, takkan boleh berlaku. Maka ini yang menjadikan kita kena fikir balik kehidupan kita kat luar, dibawa ke dalam solat, dan praktikalnya telah dibuktikan oleh Nabi SAW. Bila kita semayang, kita nak cepat habis semayang ke kita nak lambat habis? Kan? Jadi kalau kita kata kalau nak cepat habis, baik, kita nak tanya, hari ni kalau kita nak tengok orang yang paling khusyuk dalam dunia ni, kata Syekh Muqtasim, kita boleh tengok kepada orang yang sedang bercinta, orang yang sedang dilamun mabuk percintaan. Dia kata sebenarnya ini orang yang paling khusyuk dalam diri. Jadi kalau nak belajar khusyuk, belajar daripada orang yang sedang bercinta. Kenapa? Pagi ingat sedia, tengah hari ingat sedia, petang ingat sedia, malam ingat sedia, sepanjang masa ingat sedia. Ni nak buka puasa nanti, dia nak buka apa, dia nak buka kat mana, dia ada duit tak nak beli barang, kalau jalan jam macam mana, kalau terlambat, fikir pasal dia je. Kita tak apa, demi dia tak apa, biar abang belikan aja. Maksudnya kita faham kan, orang yang pernah pengalaman bercinta dia tahu macam mana nikmat, bukan nikmat lah, kita kata syoknya dia lamun alam percintaan, menyebabkan yang lain ini. Duduk dengan orang bercinta, cuba sembang dengan dia, dia bukan dengar apa cakap kita, dia tak beri perhatian kepada kita pun, ya, tak ada, dia tak dengar apa cakap kita, kerana dia ada di alam yang lain. Macam mana orang yang dilamun bercinta, penat bekerja daripada pagi sampai petang, balik bekerja terus call kekasih, boleh bergayut lagi 2-3 jam walaupun dah penat. Boleh bergayut lagi 2-3 jam. Hanya orang yang boleh bergayut 2-3 jam ni orang yang sedang mencinta je. Yang dah kahwin ada bergayut dengan isteri lama-lama? Tak ada je. Dah cukup, dah nak apa lagi? Letak telefon. Tapi masa bercinta, tak nak letak telefon tu. Okey, bye sejam. Tak nak letak telefon tu, bye sejam. Itu baru bye. Maksudnya apa? Punya payahnya nak putuskan hubungan tersebut, bahkan dah putuskan hubungan pun masih lagi teringat. Maka kata Syekh, ini yang kita nak belajar, macam mana kita nak ingat Tuhan sepanjang masa, luar semayang sampai dalam semayang. Kalau orang bercinta boleh buat, bermaksud kita boleh praktikkan. Kenapa kita tidak boleh praktikkan ketika mana kita nak menghadap Sang Pencipta kita? Kehidupan kita seluruhnya dikembalikan kepada Tuhan. Semayang kita nak pendek ke nak panjang? Kalau benar-benar kita sedang bercinta, merasai Tuhan itu adalah Tuhan kita, kita sebenarnya berikan sepenuh sayang kita, cinta kita kepada Tuhan, sepatutnya semayang kita tak nak berhenti. Kerana semayang ni seakan-akan kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan secara direct. Bila kita baca Quran, kalau boleh nak panjang lagi. Kerana apa? Berasa beratnya nak berpisah dengan Tuhan yang sedang kita kasih. Nabi SAW, qiyamul Nabi macam mana? Qiyamul Nabi panjang. Sayyidatina Aisyah ditanya, macam mana qiyamul Nabi dalam Ramadan? Kata Aisyah, qiyamul Nabi dalam Ramadan ke luar Ramadan ke, sama. Jangan tanya macam mana eloknya bacaan Nabi, jangan tanya macam mana panjangnya bacaan Nabi. Walaupun Nabi hanya semayang 8 rakaat dan 3 witir, tetapi semayang Nabi panjang. Huzaifah ibn Yaman pernah ikut semayang Nabi. Macam mana bacaan Nabi? Rakaat pertama, surah Baqarah sampai habis, Ali Imran sampai habis, An-Nisa sampai habis, Al-Maidah sampai habis. Ini praktikal yang telah dibuktikan oleh Nabi walaupun penat. Tak sakit ke kaki Nabi? Sakit. Sahabat tanya, kenapa kaki bekak-bekak ni? Tak penat ke? Kenapa nak kena semayang sampai bekak-bekak? Sakit kaki Nabi. Tapi kenapa tak berhenti? Ini pengalaman orang sedang bercinta. Dia tak boleh, dia sentiasa nak dekat dengan Tuhan. Dan praktikal ini telah dianjurkan oleh Nabi SAW secara memang praktikal betul-betul. Boleh buat. Bermakna kita boleh hadirkan perasaan tersebut dan kita boleh persembahkan kepada Tuhan untuk baiki kualiti semayang kita. Kuncinya adalah luar daripada semayang. Sebab tu bila kita baca surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'il. Lepas ayat yang kedua tu, ayat berikut tu adalah perbuatan-perbuatan lepas semayang, luar daripada semayang. Bermaksud memang syarat pertama semayang, tapi nak pastikan semayang tu khusyuk, luar daripada semayang ni memang kena khusyuk. Maka kata beliau, macam mana kita nak wujudkan perasaan cinta kita kepada Tuhan? Yang pertama dengan mengenali Tuhan.
kena kenal Tuhan. Macam mana kita boleh kenal kekasih kita? Kita hafal nombor telefon dia, kita ingat nombor IC dia, alamat rumah dia. Benda-benda ni tak ada siapa-siapa paksa, tapi dia mari, kita automatik kita akan ingat. Kalau tasmik tu memang lancar. Semua jalan shortcut, jalan utama, jalan semua kita tahu nak pergi rumah dia macam mana. Hobi dia, makanan kegemaran dia, semua kita tahu belaka. Jadual hidup dia. Kerana apa? Betapa sayangnya kita kepada dia. Tapi bagaimana kita dengan Tuhan? Nama Tuhan pun kita tak hafal, sifat-sifat Tuhan pun kita tak faham. Bahkan surat Tuhan pun kita baca jarang-jarang. Al-Quran itu surat Tuhan. Ibaratnya kekasih ni surat. Kekasih paling ditunggu bila surat nak sampai. 2 minit tak WhatsApp merajuk dah. Pernah tak kita merajuk tak baca Quran? Rasa tak pernah. Pernah tak rasa sedih? Rasa tak sedap hati? Rasa tak sedap hati hari ni. Orang tanya apa? Aku rasa aku belum mengaji lagi. Ada tak? Nampak macam poyo sangat pula kan? Tapi itulah sepatutnya. Bila kita tak baca Quran ni, kita akan rasa macam apa problem? Rupanya lah tak baca Quran lagi. Oh, tak semayang duha lagi. Oh, tak itu lagi. Bermakna ini adalah proses-proses bukti khusyuk kita itu sedang dipertingkatkan daripada masa ke semasa. Kalau memang kita tak pernah rasa rindu tak baca Quran, kita tak rasa pun semayang tu kita nak semayang panjang-panjang, kita tak rasa pun kita nak gandakan bacaan Quran kita dalam Ramadan, apatah lagi luar daripada Ramadan, bermakna sebenarnya kita kena cek balik maksud khusyuk dan juga peratusan khusyuk kita dalam semayang. Ni sama-samalah. Sebab pada saya buku ni sangat memberikan kesan yang besar. Akhirnya kita mula menilai kembali, apa yang aku buat dalam kehidupan aku ini? Gaji aku berkat tak? Rezeki aku ni baik tak? Aku buat baik tak dengan isteri? Aku buat baik tak dengan orang ramai? Kenapa aku suka bergaduh? Kenapa? Maka semua yang berlaku dalam kehidupan kita itu rupa-rupanya sangat-sangat memberi kesan kepada kualiti solat kita. Kalau kita tidak ada usaha untuk membaiki kualiti kehidupan kita di luar solat, bermakna secara teori dan praktikalnya kita takkan mampu untuk khusyuk dalam solat kita sampai bila-bila. Maka ini adalah pada saya satu kefahaman yang lebih bersifat praktikal. Kita tak adalah nak bincangkan sampai tahap kalau Saidina Ali katanya kan kena panah kat kaki, cabut waktu semayang. Imam Az-Zahabi pun pernah ceritakan pada zaman dia ada seorang lelaki ni ketika mana bermusafir dalam hutan. Maka bila nak semayang, tiba-tiba singa muncul. Bila singa muncul, kawan-kawan semua lari, tapi dia tak lari. Akhir-akhirnya singa tu datang dekat dengan dia, dan singa tu tak buat apa-apa pun, akhirnya singa tu lari. Maka bila singa tu dah lari, kawan-kawan tu patah balik. Kenapa kau tak lari? Kata dia, aku angkat takbir, aku sedang beriktikad bahawa aku menyembah Tuhan yang Esa, satu-satunya Tuhan yang sedang aku takut. Tiba-tiba aku nampak singa, aku nak lari. Bermaksud aku sedang takutkan kepada makhluk. Takkan kita nak tunggu tahap ni? Takkan nak kena tunggu ada ular sawa kat depan mata, nak kena tunggu benda-benda bahaya berlaku depan mata barulah kita kata nak test khusyuk kita? Takkanlah. Bermakna kita kena usaha supaya baiki kualiti semayang kita. Maka bila sampai masa yang Allah bagi nikmat tadi tu, serah kepada Tuhan. Macam Al-Qadar lah, macam Lailatul Qadar. Tunggu 27 Ramadan lah baru nak bulun. Mana boleh? Tunggu 10 malam akhir baru nak buat pecutan akhir. Mana ada orang yang lari tiba-tiba final lap tu baru dia nak pecut. Gila-gila tak ada. Dia mesti daripada awal tu. Cuma last tu je dia buat sentuhan terakhir. Baru betul. Ini daripada awal tak ada apa-apa sentuhan pun, tiba-tiba orang nak pecut terus. Memang tak secara praktikal tak ada. Sebab tu disuruh daripada awal Ramadan, cuma hujung Ramadan 10 malam akhir tu upgrade, naik level. Maka inilah betapa agama meraihkan emosi, agama meraihkan ibadat yang secara praktikal yang sebenarnya kita semua boleh sama-sama gapai. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk baiki kualiti ibadat kita, seterusnya membolehkan untuk kita beroleh nikmat Lailatul Qadar yang kita pun tak tahu siapa yang akan dapat kecuali kita sama-sama usaha untuk mendapatkannya. Itulah yang boleh saya kongsikan pada tengah hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.